Rezeki zahir ni lah makan, minum, duit ringgit, harta benda, nampak tak? Keperluan sihat, kesihatan, tu rezeki zahir lah. Barang siapa sesudah subuhnya berzikir 1 saat 1 jam, maka Allah penuhi segala hajat, segala keperluan rezeki batin dia. Nak dapat sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji lepas subuh lah kita berzikir, nampak tak? Maka itulah Imam Ahmad Taqiyuddin Ibn Taymiyah, saya cerita banyak kali dah, akan membaca Fatihah. Sebab Fatihah lah pembuka bagi segala-gala. Al-Buddar. InsyaAllah kita lanjut lagi pada kalam hikmah. Masih lagi kalam hikmah yang ke-16 di atas cerahan pecahan beberapa unsur kalam. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Itu yang kita nak sambung tu. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Betapakah tergambar dalam akal dan hati bahawa Allah Subhanahu wa taala terhijab, terdinding oleh sesuatu, padahal dia lebih hampir kepada anda dari segala-galanya. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Kami lebih hampir kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Urat leher kita tu warid. Warid ni bila putus mati. Bila sembelih binatang putus warid ni, darah, mati. Ya, jadi mati pada zahirnya kalau sembelih putus warid. Ya, sebenarnya mati itu, yang mematikan seseorang itu, mematikan makhluk itu bukan warid, bukan putus warid, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lebih hampir daripada warid. Itu maksudnya. Nahnu aqrabu ilaiha min hablil warid. Allah Taala Quran menyebut begitu. Jadi makanya Allah begitu hampir kepada kita. Maksud hampir di sini, di mana Allah mentadbir kita. Kita ditadbir oleh Allah langsung. Daripada urusan keduniaan, urusan keakhiratan, perjalanan langit dan bumi, perjalanan makhluk, peredaran lain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat bergerak, tidak mampu bergerak melainkan dengan Allah. Bila kita dengan Allah, jadi Allah hampir. Itu artinya Allah terlalu hampir kepada kita, kerana Allah menguasai kita. Allah menguasai seluruh hidup kita. Allah memegang ubun-ubun kita. Allah menentukan degupan jantung kita. Allah menentukan denyutan nadi kita. Kenapa tidak dikatakan Allah dekat dengan kita? Itu artinya Allah dekat dengan kita. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berserta kamu, bersama kamu di mana juga kamu berada. Artinya dalam keadaan mana, kapan, bila, Allah sentiasa mentadbirkan langit dan bumi, alam seluruhnya, termasuklah kita sebahagian daripada alam yang ditadbir oleh Allah. Maka itu Allah hampir. Itu artinya, ya. Macam seorang yang memandu kereta lah, ya. Kita pegang sering, semuanya ada tangan kita. Jadi kita hampir dengan kereta tu. Ya, arti hampir di sini kita yang mentadbir, mengurus, membawa, memandu kereta tu. Ya, bukan kereta tu pandu sendiri. Itu artinya betapa hampirnya kita dengan kenderaan kita sendiri. Maka Allah lebih dari itu lagi. Hatta keseluruhan yang berarti makhluk ditadbir langsung oleh Allah, wujud dengan Allah, zahir dengan Allah. Itu artinya Allah hampir dengan kita. Faham ya? Jadi maksudnya adalah lebih hampir kepada kita daripada segala sesuatu selainnya. Hampir Allah SWT kepada hamba terbagi kepada dua macam huraian makhluk. Huraian daripada huraian ini. Pertama, hampir Allah menurut ahli syuhud. Syuhud ni artinya orang dapat melihat kewujudan Allah dengan mata hati.
Itu kita panggil syuhud. Kita dapat melihat kewujudan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Jadi peranan kita sekarang ini untuk membuka mata hati kita, mencelikkan mata hati. Itulah yang menyebabkan manusia banyak, 3 kumpulan manusia. Pertama, kufur langsung, tak nampak Allah. Maka dia akan ada sembahan-sembahan yang dia bayangkan, yang dia sangsikan, yang dia zan sangkakan. Maka adalah sembahan-sembahan yang lain daripada Allah. Itu yang pertama, kerana dia tak nampak Allah langsung. Yang kedua, nampak Allah Subhanahu wa taala secara zan. Secara zan. Zan artinya hanya melalui ilmu. Hanya melalui ilmu. Ya, yang kita mengaji surah Al-Syari'at, antaranya ilmu sifat 20, mengenal sifat-sifat Allah. Allah melihat, Allah mendengar, Allah berkata-kata. Kita sebut dengan lidah berdasarkan kepada ilmu. Tapi kita tidak bawa kepada rasa, zuk. Tidak merasai kewujudan Allah. Wujud tak sampai wajadah. Dia kena wujud sampai ke wajadah. Wujud Allah, wajadah kita sampai ke sini. Ya, sebab itu Nabi kata barang siapa yang wajadah, adanya wajadah, dia akan merasai kemanisan iman. Baru rasa iman tu manis. Tapi kalau tidak ada di sini, tidak merasai wajadah di sini, hanya wujud di sini, dia tidak akan rasa manisnya iman. Mungkin dia akan rasa beratnya, ya, taklif syarak ke atasnya. Sembahyangnya rasa berat, puasanya rasa berat, hajinya rasa berat. Dia akan berkira-kira dengan Allah. Nak buat pun dia berkira, masa pun dia berkira, dia nak sedekah pun dia berkira. Nampak tak? Kerana dia hanya dalam zan, berdasar kepada ilmu. Sebab itu kita kena bawa sampai ke lubuk hati. Maka itu kita perlu kepada berzikir. Banyak kita kena berzikir. Pertama sekali mestilah melalui zikir astaghfirullahalazim. Memperbanyakkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Dialah hijab. Dosa-dosa itu menyebabkan kita terlindung. Dosa-dosa itu menyebabkan kita tak nampak, ya, kewujudan Allah, kebesaran Allah. Ya, dalam kitab dia panggil kejombangan Allah. Jombang ni maknanya kasih sayang Tuhan kita tak nampak. Kita tak rasa kasih sayang Allah kepada kita. Sekerananya kita telah terlindung, tertutup, terhijab dengan apa? Yang kata hijab di sini ni, ayyuhjabahu ni maknanya terhijab kerana dosa. Dosalah yang menghijabkan kita. Maka kita kena bersihkan dosa kita dulu, ya. Dosa-dosa luaran kita bersihkan dengan meninggalkan apa yang ditegah. Itu dosa-dosa luar. Yang haram kita tinggal dengan menjauhi serta meninggalkan langsung. Itu artinya peringkat taubat luaran. Taubat dalaman, yang ni yang susah tu. Taubat dalaman, penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati, sifat-sifat mazmumah yang 10 kata Imam Ghazali itu, ya, yang kita sebut banyak kali dah, ya. Kita kena kikiskan. Pertama sekali sifat hasad kena buang. Itu nombor 1. Bila hasad kita tidak ada langsung daya saing, tidak akan ada muraqabah bersungguh-sungguh, tidak ada, ya, musyahadah bersungguh-sungguh, semuanya tidak akan wujud. Jadi makanya disebut di sini menurut ahli syuhud, mereka melihat dengan mata hati, menyaksikan mata hati, kerana hatinya sudah segar, mata hatinya telah celik, kita panggil ahli syuhud. Asyhadu an la ilaha illallah, dia mengaku tapi dia belum syuhud lagi. Mungkin tak sampai kesyuhudan, hanya mengaku dengan mulut. Aku naik saksi, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Itu hanya lisan, tak sampai syuhud lagi. Syuhud kita mengakukan asyhadu tu, ya, aku akui sini, maknanya dihadirkan dalam hati kita kenyataan kewujudan Allah, wujud yang nafsiyah, ya, hadirkan dalam hati kita wujud yang nafsiyah. Wujud nafsiyah apa? Semua ni Allah, bukan kita. Boleh tak? Itu berat sikit tu kan? Semuanya Allah belaka. Yang kita nampak hanya Allah, yang kita lihat hanya Allah, yang kita rasai hanyalah Allah,
Ya, yang kita bersama hanyalah Allah, tidak lain. Itu wujud nafsiyah semata-mata dia. Ada di belakang tu siah yang kata tadi ini ta marbutah, dibaca betul artinya membawa kepada nisbah seluruhnya kepada Allah. Itu syuhud dia panggil, ya. Bagi ahli syuhud, di mana antara mereka dengan Allah tidak ada sesuatu yang menjadi dinding pada penglihatan dan perasaan, apalagi pada akidah bahawa mereka itu dekat dengan zat Allah yang tidak ada umpama dengan sesuatu. Maka kita kena latih diri kita untuk mendekatkan Allah dalam niat ibadat. Kita beribadat kepada Allah, kita datang hadir pagi ini untuk berkuliah, itu satu ibadat besar, ya, berkuliah. Maka kita niat untuk menghadir, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh, ya? Kita sembahyang subuh berjamaah tadi, niat aku sembahyang subuh berjamaah. Qasad kita, niat kita, ya, kita sembahyang subuh. Qasad kita itu tak sama. Qasad di sini menunjuk kepada maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti akan datang insya-Allah, diizin Allah, kita nak buat korban pula. Lagi banyak, ya, nak niat korban. Kita niat korban, menyembelih korban, ya, sebagai amalan sunat yang kita buat di hari tasyrik, hari nahar, hari tasyrik. Qasadnya anta maqsudi yang kita sebut tadi, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ayat inilah, Allah ya Allah, engkau yang kami maksudkan, redamu yang kami tuntut, yang kami cari. Maka itu qasadnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku korban mendekatkan diri kepada Allah. Aku salat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku bersedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qurbah itu paling penting. Barulah kita akan dibawa oleh Tuhan langsung mendekatkan kita kepada Allah. Bila kita sudah dekat dengan Allah, itulah sebenar-benar yang disebut sebagai syuhud yang nyata dengan zahirnya pandangan mata, wujudnya syuhud dengan mata hati. Itu paling penting sekali. Maka itu kata musannif, ya, di mana zat Allah dekat dalam arti kata tidak ada antara, bukan arti dengan menurut pengertian dekat benda dengan benda, secara fizikal, bukan dekat secara fizikal, ya. Dekat dengan Allah ni artinya kita telah fanakan diri kita langsung di atas baqanya Allah Subhanahu wa taala, kekalnya Allah. Itu artinya, ya. Bukan kata dekat tu seperti dekat benda, ya. Kita duduk dekat tiang, bukan begitu, ya. Kita dengan tiang tu dekat, bukan begitu. Kerana Allah bukan makhluk. Allah tidak ada unsur-unsur makhluk. Kita dah faham 5 anasir yang kita kena faham, ya, di mana dikira sebagai makhluk. Yang pertama disebut sebagai apa yang kita sebut di sini, bahawa Allah itu adalah semata-mata zati mutlak, ya. Mana tadi, ya, zati mutlak. Jadi Allah adalah semata-mata zat yang mutlak. Makanya lain daripada Allah Subhanahu wa taala zat muqayyad. Lain daripada Allah zati muqayyad. Allah zati mutlak. Itu kena bezakan, ya. Itu dia lah, ya. Baik. Jadi maka tergambar di sini kata musannif, dekatnya zat Allah kepada mereka adalah dekat sekali sehingga seolah tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia menurut pengertian biasa, ya. Dekat artinya Allah, aku angkat tangan ni, goyang tangan ni. Pada hakikat Allah yang menggoyangkan tangan, itu dekat dia. Yang tu kita dekat, faham, ya. Aku melihat, nampak dengan mata. Pada hakikatnya Allah yang melihat, bukan aku. Karena Allah memberikan daya lihat. Nampak tak? Allah yang pegang daya mata, daya lihat, daya cahaya. Jadi Allah, ya. Jangan kata pada kita tu Allah, aku dengan Allah sekali. Itu yang salah tu, ya. Jangan masuk dalam ittihad. Ittihad dia panggil. Ittihad ni satukan kita dengan Allah. Yang tu tak betul, ya. Saya dah sebut banyak kali dah untuk perumpamaan macam lampu dengan cahaya, ya. Lampu dengan cahaya, kan, kias di situ kita boleh faham.
Lampu bukan cahaya, cahaya bukan lampu. Tapi cahaya dan lampu bukan bersatu, bukan berpisah. Betul tak? Boleh tak? Ya? Cahaya dengan lampu bukan bersatu. Mana boleh bersatu? Kalau bersatu tak ada lampu blue kita buang tepi jalan. Kalau dia bersatu tentu dia tak blue lampu tak padam. Ni dia padam. Kita pun tak boleh dapatkan kata profesional. Beli lampu saja, cahaya beli lain, tak boleh. Ataupun di cahaya saja lampu tak apa. Saya ada lampu lama, nak beli cahaya saja, boleh tak? Boleh? Tak boleh juga. Dan dia pun tidak bersatu. Dan dia pun tidak berpisah, tidak bercerai. Ya. Ini konsep kita nak faham. Tuhan bagi jadi makhluk ni untuk kita faham lah. Ya. Ini kita ambil iktibar, ya. Macam tu kan? Macam itulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan bersatu. Dan kita pun tidak berpisah dengan Allah. Kerana Allah pegang semua. Jadi bila Allah pegang semua, jangan kata Allah pula yang kita ada. Tak betul. Wujudnya kita secara majazi. Majazi. Tangan pegang. Majazi. Allah yang memegang hakiki. Mata yang melihat majazi. Allah yang melihat hakiki. Itu dia. Boleh tak? Boleh faham tak? Gunakan macam tu. Boleh lihat begitu bagus kan? Ya. Kaki berjalan. Fungsi kaki berjalan. Daya kaki bergerak dan berjalan. Itu majazi namanya. Faham? Ya. Aku makan, majazi. Allah yang beri aku makan. Bukan aku yang makan. Nampak? Ya. Gula itu manis, majazi. Allah yang manis sebenarnya. Sebab manis itu datang daripada Allah. Tapi yang kata Allah tu gula pula, yang tu yang silap. Nampak tak? Kita kena letak pada tempat dia. Di sinilah salahnya golongan yang menjadikan Allah sekali. Ittihad dia panggil. Ittihad. Ya. Satu ittihad, satu ittihal. Dua, ya. Suatu ittihad tapi bukan ittihad, tapi ittihal yang sebenarnya. Ittihal artinya kita tetap menerima wujudnya bayangan. Kita tetap mengiktiraf adanya zat yang adanya bayangan. Macam kita dengan cermin lah. Kita sebut lagi banyak kali, kita kena faham. Kita berdiri depan cermin. Hak dalam cermin itu bukan kita. Kita pun bukan dalam cermin. Tapi yang dalam cermin itu macam kita. Dia serupa dengan kita. Nampak? Ya. Nak nampak salah dia sama dah. Tangan kanan dia, tangan kiri kita. Yang tu salahnya. Nampak tak? Nak bagi tahu kita salah juga. Dia bukan kita. Pasal dia bukan kita, tangan kanan dia, tangan kiri kita. Dia kita dengan bayangan. Mata kanan kita, dia mata kiri. Tapi kita kata kita, bukan. Itu adalah bayangan. Jadi bayangan itu wajah kita. Jadi alam langit bumi seluruhnya adalah wajah Allah. Wajah Allah. Wajhullah. Tidak beri bekas, tidak ada wujud hakikatnya melainkan dengan Allah. Itu artinya kita bersama dengan Allah. Boleh faham ya? Kita ingat betul. Bahawa kita boleh ada macam itu, pegangan macam itu. Nak jadikan dia rasa, nak bawa ilmu ni menjadi rasa, kita kena berzikir. Atau kena masuk zikir. Zikir saja yang boleh menghubungkan kita, menyerapkan kita ke dalam syuhud yang kata tadi ni, musyahadah. Boleh ya? Jadi berbanyakkan zikir. Itulah kita lakukan berbagai-bagai zikir harian yang kita kena lakukan. Membaca Quran dengan rajin ya, baca Quran dan berzikir dengan penuh mesra, bukan dengan tergagah ya. Banyak berselawat kepada Nabi khususan ya. Berselawat kepada Nabi ini supaya kita dapat menghubungi Allah Subhanahu Wa Taala melalui mursyidnya Nabi SAW. Dalam bab tarekah, kita hari ini memang di antara ilmu yang wajib kita belajar, ilmu tarekah. Tapi nak cari di mana guru tarekah sekarang, kita pun tak reti nak cari. Kita pun tak reti nak cari ya. Salah-salah pergi cari, kena hak yang boleh menyesatkan kita macam-macam faham. Nak kena jaga kan. Sejurus hangat sikit tentang Naqsyabandi ya, di Malaysia baru sejurus lama dah lah ya.
di mana tariqah Naqsyabandi itu dikira sebagai satu tariqah yang sesat. Bukan sesat tariqah tu, penganut dia, pembawa dia, perintis dia, nampak? Orang yang bawa tariqah tu di sini tidak memegang kepada tariqah yang sebenar, tidak berlandaskan kepada dasar tariqah yang sebenar, tidak dipimpin oleh guru mursyid yang sebenar. Masalah tariqah timbul dalam Naqsyabandi. Wasatiyah Naqsyabandi tariqah yang asal awalnya, ya, sesudah tariqah Qadiriyah jadilah Naqsyabandi. Sekarang ni kita nak bertariqah, tak ada guru nak tariqah, nak cari guru mursyid pun kita tak kerti. Maka sepakat ulama mengatakan, ulama sufi, ulama tariqah mengatakan cukup dengan kita berselawat Nabi. Jadi selawat Nabi, kita bila berselawat kepada Rasulullah, mursyidnya adalah Rasulullah, akan datang bimbingan, ya, langsung daripada Allah melalui Rasulullah SAW, ya. Itu yang penting tu. Jadi maknanya perbanyakkan selawat Nabi, tuan-tuan. Sehari 1000 buat selawat. Kalau kita nak mata hati kita terbuka, ya, kepahaman ilmu kita mantap, ya, ma'rifah kita mesra dan sejati, kita mesti perbanyakkan selawat Nabi, sehingga Allah turunkan perintah dalam Quran langsung. Berbeza dengan zikir-zikir yang lain, nampak, ya? Berbeza zikir yang lain, ya. Allah turunkan langsung dalam Quran, innallaha wa Allah dan para malaikat selawat. Allah sendiri yang zahirkan Nabi, ciptakan Nabi, utus Nabi, Allah sendiri yang berselawat kepada Nabi. Maknanya kita tinggi, sebab tu selawat ni zikir yang paling tinggi, top sekali, paling atas sesudah la ilaha illallah. Nampak tak? Sesudah la ilaha illallah, zikir yang paling mantap sekali adalah salawat. Dan di para ulama-ulama menentukan hukum dia, kita boleh berselawat dalam keadaan bila-bila masa, tidak ada had, tidak ada tempat, tidak ada sempadan selawat ni. Maka itu kalau orang membatalkan selawat di situ di sini, orang tak kenal Nabi. Contohnya kita lihat sekarang ni banyaklah, antara dua khutbah tak selawat Nabi. Betul tak? Satu, banyak orang pertikai, sedangkan selawat ni tak boleh pertikai. Suatu yang tinggi, Allah sendiri berselawat kepada Nabi dan Rasul, ya. Ini umum ni, bila kata Allah berselawat ni sentiasa Allah berselawat kepada Nabi-Nya. Kita pula pergi buang selawat ni, nampak, ya. Satu. Kedua, pertikai tentang Sayyidina. Tentang Sayyidina ada pertikai, nampak tak? Ya, tu Nabi tu. Tentang Nabi, kan. Ya. Ini masalah yang tak faham itu Rasulullah, ya. Dia maknanya kita belum sampai mercu kepada memahami Rasulullah. Sebab tu Allah bawa Rasulullah naik pergi ke langit dalam keadaan tubuh, jasad, roh Nabi hidup-hidup. Rasulullah bawa naik ke langit terus, ya, sampai ke mustawal a'la. Ada 7 tingkatan lagi alam yang sesudah langit yang ke-7, ada 7 tingkatan alam lagi Nabi dibawa sampai ke situ. Maknanya tingginya Rasulullah. Apa kita petikai lagi? Tak perlu kita petikai. Tentang selawat, tentang Nabi ni jangan komen, jangan dipetikai. Cuma yang perlu kita nak kaji pun tentang hadis-hadis yang datang, sebab itu dibawa oleh lain daripada Nabi. Yang bawa kita hadis Nabi ni lain daripada Nabi, iaitu para sahabat. Yang sahabat ni macam kita lah, manusia biasa. Hingga lagi dia ada kelebihan-kelebihan yang tertentu kerana mereka adalah sahabat Nabi. Itu saja, ya. Maka tu kita nak kena soal, tanya, betul ke yang dicakap Nabi? Nampak tak? Quran terus senang, sadaqallahul azim. Tapi kalau hadis Nabi, kita nak kena pastikan betul ke Nabi kata. Nah, sebab sudah muncul keluar 50,000 hadis palsu. 50,000 hadis palsu dah keluar. Itu dah kita dapat kesan. Yang kita tak dapat kesan berapa banyak lagi, ya. Kerana apa? Masih lagi kita lakukan demikian semata-mata untuk membersihkan dan memuliakan Rasulullah SAW, yang artinya salawat. Makna salawat, kita kena faham makna salawat, ya. Dikaitkan dengan as-salah, sama. As-salah, as-salawat tu dalam wazan yang sama, ya. Satu bunyi dengan salawatun, satu bacaan as-salatu.
Itu beza ya. Nampak? Ya, sallu dengan selawat, salatun dengan doa. Nampak? Dia punya wazan tak lari. Di Nabi itu selawat tu dikait dengan salat. Nampak? Ya. Boleh faham ya? Itu kita nak kira betapa tingginya Nabi, jangan bertikai. Tentang selawat jangan lupa bertikai. Tang ni boleh baca, ni tak boleh. Sampai rawit, sampai sembahyang tarawih. Orang duk selawat tiap-tiap kali 4 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat selawat Nabi pun bertikai juga. Ada hadis dengan Nabi buat. Nampak tak? Ya. Nabi dah tinggal para alim ulama. Ulama ni pewaris. Waris ni apa kita faham? Kalau kita tinggal harta pusaka kepada waris, waris dapat harta pusaka, takkan dia nak duduk atas harta, atas status harta pusaka tu saja. Contohnya lah, ayah dia menjaga, buka restoran. Ayah dia, ya. Ketika hayat, ayah tu punya sebuah restoran, majulah. Dengan itu ayah dia boleh buat boleh ada simpanan yang besar. Bila ayah tu mati, waris ambil alih kan? Waris ambil alih, dia takkan nak buka restoran saja, dia buka pula kedai lain. Nampak tak? Salah ke kalau anak tu, ya, ambil harta ayah tu, dia buat investment untuk urusan lain? Salah tak? Itu yang patutnya, itu yang paling patut, ya. Kita boleh sebut ayah dia dulu buka restoran, dia sekarang buka restoran saja, ayah. Dia buka lagi syarikat-syarikat wajah, syarikat itu dan ini, banyak urusan perniagaan. Dia buat investment. Jadi para ulama ni buat investment, ya, ke atas pusaka ilmu yang ditinggal oleh Nabi. Jadi Nabi tinggal, kita buat investment ke atas ilmu itu. Contohnya, ya, kalau dikatakan lepas sembahyang kita baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Salah kalau kita baca 100. Lagi baik. Salah kalau baca 100. Ya. Tapi lepas sembahyang tu imam baca 100 tak kenal lah. Makmum ada kerja. Banyak tempat Nabi. Kita ambil status yang patut sudah. 10 kali. Kita pula yang dah dapat warisan ilmu tu, kita buat investment. Ya. Subhanallah azim wa bihamdi kita baca 3 kali dalam sembahyang. Ya. Salah kalau kita baca 5 kali. Ya. Tak salah. Ya. Itu artinya kita menambah, itu bukan bid'ah yang keji, bid'ah yang terpuji. Bid'ah tu artinya benda yang Nabi tak buat, bukan berarti kita tak boleh buat. Faham tak? Bid'ah tu artinya Nabi tak buat, perkara yang tidak berlaku dalam Rasulullah, dan Rasulullah pun tak buat. Bukan berarti kita tak boleh buat, kecuali kalau ada tegahan, larangan. Kalau Nabi kata sendiri, ya, contohlah zikir la ilallah 10 kali, jangan lebih. Tu Nabi kata tu baru ada larangan, baru tak lebih. Nabi tak kata apa jangan. Ya. Barang siapa lepas sembahyangnya berzikir 10 kali la ilallah, jangan bergerak, jangan ubah. Duduk dia pun tak boleh ubah. Cara duduk pun tak boleh ubah. Duduk macam mana dia sembahyang tu, macam duduk tahiyat akhir tu, jangan ubah. Habis-habis 10 tu imam pun kali 90 degree, 180 degree. Itu keadaannya. Ya. Imam dia kena galih. Dia tak boleh menghadap tunjuk punggung ke kita habis-habis. Pasal dia bukan imam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri kanan dia dah balik sama macam kita. Cuma jawatan dia saja imam. Tugas imam habis. Dia dah balik sama dengan kita. Ini yang logik nak kena pakai tu. Jadi imam tu dia kena kalih mari ke kita. Nampak tak? Dia boleh kali, itu ada hadis, itu memang ada hadis 90 degree atau 180 degree dia kena menghadap jemaah. Nampak tak ya? Itu dia. Betul 90 degree atau 180 degree itu dia kena menghadap jemaah, sebab dia sudah kembali menjadi macam jemaah biasa. Hubungan dia dengan kita dah sama. Sebab tu kita kena raikan jemaah. Dalam masa yang sama, jemaah juga yang nak balik dah boleh balik. Nak balik, nak tinggalkan sembahyang jemaah, nak tinggalkan jemaah tu dah boleh tinggalkan. Ya, sebab imam dah kembali melihat kepada kita. Tak apalah, dah habis sembahyang. Seorang jenis sembahyang dah habis dah, siapa nak balik boleh balik. Macam itulah cara duduk tu. Duduk tu beri isyarat sembahyang dah habis.
Kamu nak balik boleh balik lah, siapa ada kerja boleh balik. Nampak? Itu faham dia. Faham ilmu tu mengadap gaji ni. Ya, jangan main pakai ikut ya. Ni dah duk mengadap sampai habis. Ya. Ada yang mengadap doa sampai habis, mengadap kiblat. Tunjuk punggung kan. Kiblat doa bukan Kaabah, kiblat doa langit. Kiblat doa langit, bukan Kaabah tau. Faham? Tapi kalau buat tahlil, dia tak menghadap kiblat pula lah. Buat tahlil, ni pun ramai buat tahlil. Yang baca doa tahlil tu, awak tak menghadap kiblat. Mau pergi kata ada kali-kali sembahyang hang ngadi menghadap kiblat, doa pun menghadap kiblat. Tak, tapi yang sonok tu, sonok dan gaduh lah. Bila mai doa, dia menghadap kita jemaah pula lah. Pasal apa yang tu tengok orang kiblat? Main tang sembahyang orang kiblat, lepas sembahyang pun orang kiblat. Tak kena. Tak cerdik dia orang kata. Ya, tak cerdik, tak tahu pilih yang baik. Itu maknanya tak cerdik. Bukan bodoh. Kalau bodoh tak jadi mana lah. Tak cerdik aja. Tidak pandai memilih. Tak tahu mengikut keadaan. Itu suasana yang kita nak sedikit kita sentuhlah tadi ya. Baik. Jadi makanya kata tadi ini, dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita balik kepada mereka dekat sekali sehingga seolah-olah tidak dapat dibayangkan. Untuk ini Allah berfirman dalam Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Itu dia. Dekat tak dekat? Sampai bisikan hati pun Tuhan tahu. Lintasan khatiran hati pun Tuhan tahu. Tak dekat ke tahu? Dekat. Kita duduk sebelah pun kita tak tahu. Kita duduk sebelah dia pun kita tak tahu apa bisikan hati dia duduk anggap kat kita. Nampak? Dia duduk kata kita bodoh ke tak kerti, kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita dah lama dah kita tekan dia kan. Hang kata aku bodoh. Nampak? Tak tahu ya. Sampai tahap tu. Ilmu ni Allah bagi kat Iblis. Ilmu ni Allah bagi kepada Iblis alaihi laknatullah. Dia ada ilmu ni. Nampak tak? Dia boleh tahu bisikan hati kita. Saat ni aku nak pergi masjid. Dia tahu dah. Di rumah kita terlintas. Pagi ni aku nak pergi masjid kuliah subuh. Dia tahu dah. Nampak tak? Dia cuba bagi masalah kita. Dia bagi kita ingat yang lain pula, yang penting. So ingat macam penting yang lain pula. Ada benda tu penting, ada benda ni yang tak buat, ada benda tu yang tak buat. Nampak tak? Supaya kita akan batalkan tujuan kita. Ini Iblis. Nampak tak? Ya, itu nak faham tu. Jadi makanya lain daripada Iblis, Allah tak bagi. Kita tak tahu. Nampak tak? Itu lah. Jadi Allah amat mengetahui bisikan hati kita. Inni a'lamu ghaibas samawati wa a'lamu tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah Ta'ala kata kepada malaikat tu, hatta malaikat tu pun tak tahu isi hati kita ya. Wa inna 'alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nampak tak? Bagi kamu ada para malaikat hafazah ya, yang mendampingi kamu, mengetahui apa yang kamu buat. Dia tak tahu apa yang kita niat. Nampak? Malaikat tak tahu. Malaikat kalau tahu lama balik habis ibadat kita tak boleh naik ke langit dah. Tak ada. Dia tak tahu hati kita. Sampai Tuhan kata macam tu para malaikat. Faham ya? Jadi makanya apa yang disebut tadi, kerana sungguhnya kami mencipta manusia, kami mengetahui apa yang disik oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada urat leher dia sendiri. Itu dia. Ya. Ayat ini menggambarkan sangat dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, dekat pada zatnya yang tidak ada umpama. Ya. Bahkan tak dapat digambarkan oleh akal kita selaku makhluknya. Allah bukan jirim, Allah bukan jisim, Allah bukan sifat, Allah bukan arad, Allah bukan jauhar. Ingatlah, 5 perkara tu ada dalam kepala kita, ilmu kita mesti kita masukkan. Allah bukan 5 tu nah. Faham ya? Bila ada macam tu, kita dah faham prinsip ni, baru kita boleh bercakap bab syuhud ni. Kalau tidak tak boleh Allah bukan jirim, Allah bukan jisim, Allah bukan sifat. Sifat ni benda yang dijadikan, itu panggil sifat. Nampak? Benda yang wujud adanya.
dipanggil sifat, ya. Apa-apalah dia adakan, ya. Pokok tu bergoyang, nampak? Kita nampak pokok tu bergoyang, kan? Sifatnya. Kerana ada yang menggoyangkan, nampak? Dia kena goyang, jadi ada sifatnya bergoyang kerana angin, nampak? Sebagai contoh, macam itulah. Panas, ya kan? Terasa panas, sifatnya panas, kerana ada matahari. Contohlah. Sifatnya basah kerana ada air, nampak tak? Awak benda ni basah pasal kena air tadi. Kita tahu itu sifat disifatkan oleh air tadi dengan basah, disifatkan api dengan panas, disifatkan gula dengan manis, disifatkan garam dengan asin, nampak tak? Faham, ya? Disifatkan asam dengan masam, disifatkan jadam dengan pahit, disifatkan hitam dengan gelap, disifatkan cerah dengan putih, nampak tak? Faham, ya? Itu makna sifat. Allah bukan begitu. Nampak makna sifat tu, ya? Jadi Allah bukan sifat, tapi Allah bersifat dengan sifat ma'ani. Nampak tak? Itu beza tu, ya. Allah bersifat dengan sifat ma'ani, tapi Allah bukan sifat. Allah adalah zati mutlak yang bersifat dengan sifat ma'ani. Ya. Itu zat dia, bersifat dengan sifat ma'ani. Boleh faham, ya? Malah baca Quran juga. Quran sebagai bacaan dan kitab qanun ilahiyah, sifat undang-undang, sifat dia adalah al-huda. Al-Quran sifat dia al-huda. Itu sifat dia. Ya, jadi tujuan kita kena faham Al-Quran turunkan semata-mata memberi petunjuk kepada manusia. Jadi Quran bukan hanya untuk dibaca, adalah semata-mata untuk kita menimba, mengambil, mengimbau kepada al-huda, hudan lil muttaqin. Al-Quran kata sendiri, nampak? Kita boleh faham, ya? Kalau Quran untuk dibaca, habis kita tak dapatlah sifat dia. Jadi Allah bukan sifat, Allah bukan jirim. Sebab apabila bergabungnya jirim-jirim ini terbentuk jisim. Apabila terbentuk jisim, dapat dilihat sifatnya. Kita manusia, nampak tak? Jadi kita daripada jirim, tanah hayang api angin itu jirim, nampak? Bila terbentuk bergabung anasir-anasir yang empat ini, jadilah kita jisim, jasad, jisim, yang dipanggil jasad, jisim. Ya, bila ada jisim, adalah bentuk rupa kita dipanggil manusia, itu dipanggil sifat, nampak? Bila kita sifat, ada gerak daya geraknya, budaya dia bergerak, berjalan, itu kita panggil apa? Kita panggil arad. Nampak? Dia digerakkan oleh satu anasir unsur yang kita tak nampak, tapi kita terima adanya. Roh, itu kita panggil apa? Jauhar. Nampak? Boleh faham tak? Allah bukan begitu. Allah bukan begitu. Ya? Nak kena faham betul-betul ni, ya? Bab ni baru kita boleh bercakap bab ma'rifah. Kalau tidak, kita akan samakan Allah dengan makhluk, kacau, habis dalam semua sudut, ya. Saya perlu kena highlight banyak perkara ni supaya tuan-tuan dapat faham dan lebih senang untuk kita menghayati. Itu dia ertinya. Baik. Jadi maknanya menurut ahli hijab, ya. Menurut ahli hijab, yakni bagi hamba-hamba Allah yang belum sampai ke tingkat musyahadah zat Allah seperti ahli syuhud di atas, maka bagi mereka itu belum terasa pemahaman dekat zat Allah seperti perasaan di atas. Ya. Satu lagi, kita nak rasa dekat dengan Tuhan, nak rasa dekat dengan Tuhan, kita jaga dua perkara, ya. Ini pesanan khatib-khatib di atas mimbar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dia. Hendaklah kamu takut pada dengan sebenar-benar takut. Usahalah nak jadi sebenar-benar takut, memang tak mampu. Ya, Syekh Sayyid Abdullah Al-Haddad Al-Ba'lawi dalam buku dia yang diterjemahkan, dia panggil Nasihat Agama Wasiat Iman, dan dah buka tu ada Nasihat Agama Wasiat Iman, kan buku dia, cetakan Pustaka Nasional. Itu kitab daripada kitab Abdullah Al-Haddad Al-Ba'lawi, wali Allah. Dia kata apa? Sekiranya kalau Allah membekalkan satu orang dengan 1 juta jiwa. Sekarang kita ada 1 jiwa, ya, satu kan. Sekiranya Allah membekalkan satu orang
dengan 1 juta jiwa masih tak mampu untuk menyempurnakan takwa secara sempurna. Nampak? Tak boleh. Masih kita tak mampu. Pasal apa tak mampu? Sebab kita nak buat semua bukan dengan kita. Yang boleh bagi kita sembahyang pun Allah. Yang boleh bagi kita baca Fatihah pun Allah. Yang boleh izin kita sampai di masjid ni pun Allah. Yang boleh mengizinkan kita untuk bermohon berdoa pun Allah. Nak kabul doa pun Allah. Sebab tu kita kena mula dengan nama Allah semua. Sebab Allah buat semua. Nampak? Ya, boleh. Ya, bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyak mungkin dalam semua keadaan. Ya, kalau kita nak balik kepada hakikat dia, bila kita mula dengan nama Allah pada semua perkara akan membawa berkat. Berkat itu ada hubungan nombor 1. Kedua, mendapat limpah rahmat. Ketiga, mendapat pertolongan. Yang keempat, mendapat penambahan. Itu artinya berkat. Faham tak? Ya. Ya. Bila tidak ada berkat, putus hubungan. Nombor 1. Tidak ada sebarang pandangan pengawasan daripada Allah. Ya, tidak ada pertolongan dan tidak ada pemberian daripada Allah langsung. Putus semua, habis. Ya, rezeki tak bertambah, umur pun tidak membawa kebaikan. Ya, kalau panjang umur pun tidak ada kebaikan. Sia-sia panjang umur. Itu artinya ya. Jadi makanya kita perlu kepada keberkatan. Boleh faham? Jadi makanya kita kena ambil faham dululah. Kenapa? Kerana Allah, segala-galanya Allah. Ya. Jadi makanya disebut oleh musannif, bagi segala orang yang tidak sampai kepada mata hati yang terbuka, tapi yang dapat mereka rasa ialah bahawa ilmunya, kudratnya, iradahnya dan lain daripada sifat-sifat Allah yang lebih dekat kepada mereka, atau dikata lain bahawa segala perbuatan gerak-gerinya dan apa yang terlintas dalam hatinya semuanya diketahui oleh Allah. Cakap tu je. Ya, tak terasa. Dan segala-galanya terjadi dengan kudrat Allah, dengan sifat-sifatnya, tetapi belum sampai mereka merasakan dekat dengan zat yang maha mutlak. Maka itu yang pentingnya kita nak sampai, sebut tadi, amalkan 2 perkara. Pertama, laksanakan, tinggalkan yang haram. Kedua, laksanakan, buat yang disuruh, yang diperintah. Yang tu kita tegas dulu, kita akan rasa dekat. Sebab Tuhan kita sendiri, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hamba-hamba aku bertanya tentang aku. Bertanya ni kita nak tanya bila, kalau panas bila nak hujan. Itu kita tanya Allah lah. Kita tanya Allah lah. Allah duk panas bila nak hujan. Betul tak? Kita tanya kepada Allah lah tu. Itu arti yang sa'alaka, ya. Ya. Kita sakit kan, bila nak sembuh. Nampak? Nah. Itu Allah. Ya. Itu dah. Apa-apa hajat kita bila nak capai, bila nak sampai, bila nak dapat. Kita bukan tanya kepada Allah secara langsung, tapi itulah jiwa manusia, sentiasa meronta dan bertanya. Nampak tak? Maka tu Allah suruh kita sembahyang. Bila sembahyang, kita berdiri depan Tuhan, barulah Allah sudi membaca hati nurani kita, hajat keperluan kita. Nampak tak? Maka itu kita sebut dulu doa iftitah Imam Syafi'i pilih, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal, hadapkan wajahku kepada wajah Allah, papan hatiku yang berselerak dengan segala hajat. Nampak tak? Nampak tak? Itu artinya idza sa'alaka, apabila hamba aku ya, idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, katakan aku dekat, aku dekat. Aku dekat, aku tahu isi hati dia, aku tahu apa yang terpampang di hatinya. Allahu Akbar. Nampak tak? 4 rakaat kita berdiri. Nampak tak? 4 rakaat kita berdiri depan Allah SWT. Allah mengetahui isi hati kita ketika kita taat, ketika kita maksiat, ketika kita senang, ketika kita susah. 4 perkara, 4 rakaat. Nampak tak? Ya, itu dia. Kita berdiri depan Allah SWT lagi, ya. Allah mengetahui 3 perkara. 3 perkara penting, ya. Ya. Hajat kita kepada Allah, hajat kita kepada makhluk, hajat kita kepada diri kita sendiri. 3 hajat. Itu sembahyang maghrib. Nampak? Itu dia. Kita berdiri depan Allah lagi, kan. Allah mengetahui 4 perkara lagi. Ini papan tanda kita, ya. Kita berdiri ketika saat kita dalam keadaan
melakukan ibadah. Kita berdiri di depan Allah ketika kita berusaha mencari kehidupan. Kita berdiri di depan Allah lagi semata-mata kerana untuk menyelesaikan kehidupan, dan akhir sekali untuk mendapat nikmat daripada Allah. 4 rakaat sembahyang zuhur. Nampak? Itu dia. Tu nak tengok rahsia tu lagi tu rahsia solat 4 rakaat tu. Ya, 4 rakaat zuhur dengan 4 rakaat asar tak sama. Pada segi hakikatnya, nampak tak? Pada perbuatan sama lah. Zuhur dengan asar dengan isya sama lah 4 rakaat. Sebab tu kena ta'yin. Sebut nama waktu. Zuhur, aku sembahyang fardu asar, aku sembahyang fardu isya. Tapi 4 rakaat zuhur dengan 4 rakaat asar hakikatnya tak sama. 4 rakaat asar dengan 4 rakaat isya hakikatnya tak sama. Nampak tak? 2 rakaat subuh dengan 2 rakaat sunat subuh tak sama. Ini kena pergi dalam lagi. Tapi fardu kifayah, yang tu orang tak payah. Nampak tak? Kalau kita mau mengaji sampai ke situ, baru kita nampak betapa pentingnya kita nak kenal madhab Allah. Aku nak kenal madhab Tuhan. Nampak tak? Zuhur punya problem ini, asar punya problem ini, maghrib punya problem ini. Nampak tak? Jadi kena lengkap 5-5. Kalau tak lengkap 5, kita tak akan dapatlah keperluan yang sebenar. Nampak tak? Itu artinya idza sa'alaka ibadi anni. Apabila bertanya hamba-Ku tentang aku, menyoal mereka tentang aku, tentang apa? Tentang hak, keperluan, hajat, niat, qasad mereka, sama semuanya itu aku yang akan mengkabulkan, bukan mereka. Nampak tak? Maka itu hadirkan dada kamu menghadap kiblat. Kaabah sebagai Allah menghadap kiblat, tidak lebih daripada itu. Nampak? Itu kita kena faham. Jadi bila kita berdiri depan Allah, terpaparlah isi hati kita, segala niat kita secara jelas, supaya Allah akan dapat mengkabulkan niat kita. Sebab tu ulama mengatakan hakikat salat, banyak lagi kita ulang ni ya. Hakikat salat adalah mendahirkan hajat. Roh salat adalah khusyuk dan tawaduk. Roh salat khusyuk dan tawaduk. Hakikat salat mendahirkan hajat. Nampak tak? Tak ada. Kita dah buat kerja ni macam-macam hajat kita. Nanti kita nak betul antara subuh dengan zuhur. Waktu tu kita bekerja kan. Tuhan pun kata tak ada sembahyang. Putus. Tak ada waktu sembahyang. Waktu sembahyang tak ada. Betul tak? Subuh dengan zuhur putus kan? Mana ada waktu sembahyang? Nampak tak? Kita sedang bekerja masa itu. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang untuk kamu berusaha bekerja. Tuhan sebut sekali kita baca ayat yang sembahyang tadi kan, subuh tadi. Ya. Ya. Jadi dalam itu datang banyak hajat lah. Antara subuh dengan zuhur itulah yang membentuk banyak hajat, macam-macam hajat. Orang menjaga dengan menjaganya, orang bekerja dengan kerjanya, orang berupah dengan upahnya, ya. Ya. Orang berdagang dengan dagangnya, orang bertani dengan taninya, ya. Masing-masing keluar begitu hajat. Hajat ni semua akan kita tunjukkan kepada Allah di mana? Pada sembahyang zuhur. Itu dia. Nampak? Dah kalau kita dah tahu kita nak minta ke Tuhan sembahyang zuhur, kita tak akan tangguh lah zuhur tu. Betul tak? Nah, kalau satu raja kata ke kita, hang nak apa keperluan, saat ni hang jumpa aku. Pukul 1 hang jumpa aku. Nampak tak? Oh, baru sebelum pukul 1 sampai dah. Dia tak? Nah, duduk tunggu lah. Contohlah. Ini Allah sendiri kata, kamu punya hajat antara subuh dengan zuhur tadi, hajat kamu bagai-bagai dalam satu hajat-hajat yang baru, banyak hajat-hajat yang baru. Tiap-tiap waktu hajat kita bertambah, betul tak? Ya? Lepas zuhur ada hajat lain pula sampai asar. Nampak tak? Ya? Sampai asar berhenti. Nampak tak? Jangan kerja dah. Sebab tu lepas asar kita berhenti. Ya? Jangan kerja dah, berhenti dah. Kalau kamu kerja juga akan datang bagi-bagi hajat lagi. Nampak tak? Ya? Hatta orang menjaga pun berhenti. Nampak? Kalau boleh ya? Sampai tahap tu. Nampak tak? Semua tumpu kepada Allah. Lepas asar tu tumpu kepada Allah. Kosong masa tu, tidak ada sembahyang sunat. Nampak tak? Tuhan suruh kita berzikir dengan dia. Sebab tu Nabi kata, barang siapa yang berzikir ya, sesudah asar, maka Allah jamin rezeki zahirnya. Nampak?
Rezeki zahir ni lah makan, minum, duit ringgit, harta benda, nampak tak? Keperluan sihat, kesihatan, tu rezeki zahir lah. Barang siapa sesudah subuhnya berzikir 1 saat 1 jam, maka Allah penuhi segala hajat, segala keperluan rezeki batin je. Nak dapat sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji lepas subuh lah kita berzikir, nampak tak? Maka itulah Imam Ahmad Taqiyuddin Ibn Taymiyah, saya cerita banyak kali dah, akan membaca Fatihah. Sebab Fatihah lah pembuka bagi segala-gala. Pembuka kepada doa, pembuka kepada hajat, pembuka kepada rezeki, pembuka kepada ilmu, nampak tak? Maka dia akan menghadap langit, duduk di luar, menghadap langit, dia akan baca Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaid-dallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ghairil maghdubi 'alaid-dallin. Begitulah dia baca sampai matahari terbit syuruk. Syuruk dia masuk balik sembahyang. Itulah. Nampak? Ini Ahmad Taqiyuddin Ibn Taymiyah. Nabi tak buat. Nabi tak buat. Tapi Ahmad Taqiyuddin buat investment di atas sunnah Nabi. Nampak? Baca Fatihah. Kita duk kira Nabi tak buat, potong tak baca Fatihah. Tu tak cerdik Nampak? Kalau Nabi tak buat, potong. Yang tu Nabi potong, yang ni Nabi tak buat, potong. Potong-potong kita tak ada apa lah, potong. Habis. Nampak tak? Ya. Bapa aku dulu menjaga roti canai, dia mati dah, dia tinggal dah duit. Masa dia mati ada lebih kurang dah 40,000 dalam bank duit dia. Itu semua hasil menjaga untung, menjaga kedai roti canai. Lah aku dapat 40,000, aku pun nak buat roti canai juga, betul ya? Orang kata buka lah kedai lain pula, roti canai apa? Buka restoran nasi, tak boleh. Bapak aku itu menyalahi bid'ah. Bapak aku buat roti canai ya. Nampak tak? Mana boleh buka? Betul ya tak? Tentu dah orang tau. Macam tu lah Rasulullah tinggal sunnah kat kita. Lepas sembahyang Nabi baca apa? Nak bagi pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini hadis Nabi ni. Nabi baca banyak tu kan tak? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kita nambah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha. Kita buat bid'ah lah tu lah. Jadi hari ni duk baca lepas sembahyang panjang-panjang tu bid'ah lah. Nampak? Pasal Nabi tak buat. Nampak? Nabi buat yang pendek tu memudahkan ummah. Kiranya rakan mudah kalut sangat, astaghfirullah cukup. Nabi makan masuk apa? Nabi bukan baca bismillahirrahmanirrahim. Dah, bismillah. Dekat tu bismillah. Dekat tu nampak? Main kat kita sebelah tu tak punya bismillah, sebelah. Sudah. Punya gopoh gelojo kan. Sampai tak dan nak baca. Tu sampai tahap tu Astagfirullah orang Indun. Maaf. Astaga. Indun orang Indun bukan ulama dia, ni orang biasa, orang awam lah. Astaga. Nak kata astagfirullahalazim yang malah disebut astaga. Nampak? Sampai tahap tu lah. Allah Subhanahu wa taala aswati. Allah Subhanahu wa taala SWT. Dia baca apa? Allah SWT. Punya malah. Indonesia orang tu nampak. Saya kata apa dia kata SWT? Rupanya SWT. Nak ringkas, nampak ya. Punya ringkas sampai jadi makna lain, lari lain. Ya. Nabi bagi ringkas tu kalau kita kalut sangat, dah kalut sangat, gelojo sangat, dah lapar sangat, dah hypo lah sangat. Bismillah, cukuplah. Tapi kita janganlah cakap tu. Bawa bismillah lengkap kalau boleh 3 kali. Sebab turun bismillah dekat Nabi 3 kali. 3 kali Jibril bawa maikan Nabi, bismillah tu 3 kali. Ya, bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali turun kat Nabi. Bismillah mula. Nampak tak? Dalam surah Hud ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bunyi begitu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafur rahim. Kita naik kenderaan baca lah. Tak naik kereta
Nampak tak? Nak buka kereta, nak buka pintu kereta, bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim, masuk kereta. Ikut Nabi Nuh. Qul ud'u Allah aw ud'u Rahman wa iyamman fad'u nahnu asma'ul husna, baru bismillahirrahman. Nampak? Ya. Mai yang ketiga, surat yang dihantar oleh Nabi Sulaiman kepada puteri Balqis. Nampak tak? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. 3 kali turun wahyi, nampak, dekat Nabi. Maka tu kita pun bawa bismillah dengan 3 kali. Dia nak baca bismillah, suap mula. Bismillahirrahman, suap yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, suap yang ketiga. Nampak? Lepas tu pantai lah. Biar habis, tak ada masalah. Boleh tak? Maaf ya, itu kita nak biar faham. Itu adab kita buat investment di atas sunnah Rasulullah, di atas petunjuk Al-Quran. Kerana kita ada kesempatan, masa yang cukup, lapang, Tuhan bagi, buat yang sebaik-baik. Ni tak, Nabi tak buat, potong. Yang Nabi buat, dia tak buat pula. Yang Nabi buat, dia tak buat pula lah. Ya? Yang Nabi buat, dia potong. Nabi tak buat, dia potong. Yang Nabi buat, kita tak buat pula lah. Nampak? Ya? Itu dia. Tu. Saja kita tanya, hang pakai kasut baca doa apa? Dah, itu Nabi baca, apa sebab hang tak buat? Itu sunnah Nabi. Nampak tak? Tu. Dah. Tu. Hang tengok cermin, hang kata apa? Dia tengok cermin 10 kali kan? Tak baca pun. Nabi tengok cermin kata apa? Pasal ikut sunnah. Banyak yang Nabi buat, yang tak buat. Tapi banyak yang Nabi, kemudian Nabi yang tak buat, hang tinggal. Sebenarnya malas. Yang tu yang betul. Ya? Itu kita habaq macam tu lah ya. Dia pendek kata, kita ambil kira sebagai satu kebaikan yang paling penting. Baik, sambung. Jadi maka kata musannif, ya, habis itu. Kemudian ada pun arti ayat tadi bagi mereka ada dekat dengan sifat-sifat Allah dan bukan dekat pada zat sifat-sifat Allah. Sifat Allah antaranya Allah sifat khabir. Kita dekat dengan sifat khabir. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sentiasa mengawasi kamu terhadap apa yang kamu buat. Sifat basir, melihat. Allahu basirum bima ta'malun. Sifat basir. Ya, sifat ilmu contohnya. Innallaha alimun khabir. Allah mengetahui lagi mengawasi. Sifat-sifat ini dekat dengan kita. Mula kita kena belajar dekat dengan sifat dulu lah. Sebab tu kena kenal sifat Tuhan dulu. Ya. Bila kita kenal sifat-sifat ini, baru kita lama-kelamaan kita akan terasa dekat dengan Allah. Apabila kita sudah dapat menyelam ke dalam baqa Allah serta memfanakkan kita dalam baqa Allah, barulah kita akan jadi suatu kerasaan dan keadaan suasana yang dipanggil sebagai ittihad. Bukan ittihad, ittihad. Itu paling penting ya. Adapun arti ayat tadi bagi mereka yang dekat dengan Tuhan, kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'. Betapa tergambar dalam akal dan hati bahawa Allah Subhanahu wa taala terhijab oleh sesuatu. Padahal jikalau tidaknya Allah, maka tidak akan ada segala sesuatu. Nampak? Itu dia. Kalau tidak ada Allah, tidak adalah segala sesuatu. Jadi yang ada itu adalah wujud yang hakiki, wujud nafsiyah, wujud Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada Allah pada hakikatnya tidak wujud. Baru kita pegang la mawjuda illallah, la mawjuda illallah, la mawjuda illallah. Nampak tak? Itu yang zikir dia, ya. Ya Latif, kita doa, kita zikir kan? Ya. Itu dia ya. Ya. Ya Latif, ya Kafi, ya Hafi, ya Syafi. Kita doa kepada Allah, tu zikir tu bagus tu. Zikir tu penting tu, ya. Ya Latif, ya Kafi, ya Hafi, ya Hafi, ya Syafi. Kita doa ya Kafi, ya Khafi, itu penting tu, zikir tu. Tapi orang dah tinggal ni, tak ada. Tarawih pun dah potong lah, tak ada. Ya? Potong lah, tak baca lah semua tu. Ya. Ya Latif, ya Kafi. Ya Latif, sifat Allah yang paling halus, lemah lembut, ya, sifat tu. Ya. Amalkan 11 kali.
Ya, dalam nama Allah ya Latif. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dalam surah Tabarakallazi ada ayat tu ya. Amalkan 11 kali pagi, 11 kali petang. Tapi dia kata 11 kali lah. 20 kali tak boleh? Boleh sangat lah. Faham tu kata nampak lah? Boleh. Ya. 11 kali pagi, 11 kali petang. Nampak baca lah zikir tu. Ya. Satu kan? Boleh. Yang tu 11 kali. Satu lagi pada ayat akhir surah fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Yang ni 7 kali pagi, 7 kali petang. Jangan lupa dalam surah Taubah ayat 129. Ayat lah surah Taubah. Nampak tak? Ingatlah yang pertama ayat 11 dalam surah Tabarakallazi. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. 11 kali pagi, 11 kali petang. Satu lagi, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Hampa buat sendirilah. Jangan tanya apa kelebihan. Orang mengaji tak ditanya lagu tu. Kalau ada orang habaq kelebihan dia, bohong. Nampak tak? Hanya Allah saja yang mengetahui. Yang pentingnya wala zikrullahi akbar. Ingat zikir Allah tu yang paling penting, yang paling besar. Amal kita dengan Allah sendiri tu. Ya, ingat dua zikir ni jangan tinggal. Tiap-tiap hari baik keru buat. Tu dia, nampak tak? Satu lagi, minta supaya kita mati. Ya, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Itu hadis Nabi juga. Baca sebanyak 25 kali. Sekali ya sehari. Boleh tak? Belah pagi. InsyaAllah mati kita berkat. Tempat mati pun berkat, saat mati pun berkat. Bagus ya? Boleh tak? Ya, itu ada hadis 25 kali Nabi kata. Baca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, kau berkatkan aku ya Allah, ya, ketika mati dan sesudah mati. Itu dia. Masuk kubur pun berkat. Itu dia. Nampak tak? Tak mahu. Ya, Nabi bagi tip kat kita cukup bagus punya amalan yang boleh bawa kita kebaikan. Ini semua boleh membantu kita lah. Jadi kita nak mati, tentulah sebelum nak capai berkat, Allah akan bimbing kita kepada jalan-jalan yang baik. Orang nak mati berkat tu dia kena ada amalan yang baik, betul tak? Amalan tu siapa nak tunjuk? Allah. Doa ni memang sebab kerana nak kabul doa ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan bawa hamba tu kepada ketaatan. Nampak tak? Pasal nak bagi mati berkat. Orang judi mana boleh mati dan berkat? Mati di kasino. Nampak? Orang maksiat mana boleh mati dan berkat? Mati yang keadaan haram tak boleh. Jadi bila kita nak mati dan berkat, tentulah kita perlu kepada amalan-amalan yang boleh mendekatkan kepada keberkatan. Ini adalah antara satu nikmat yang Tuhan akan bimbing kita. Berkat doa tu Allah akan bimbing kita. Hamba aku ni minta nak mati dan berkat, maka tu aku bawa dia kepada amalan-amalan berkat. Nampak tak? Nak bawa dia ke masjid, ke majlis ilmu, ke tempat-tempat ya yang boleh bawa manfaat. Nampak tak? Allah akan halang dia tempat-tempat maksiat, tapi tempat-tempat yang tidak ada keberkatan. Nampak tak? Allah akan bimbing dia dengan berzikir, dengan bacaan-bacaan yang penuh berkat. Nampak tak? Kerana dia akan dimatikan dalam berkat. Nampak tak? Itu dia. Antaranya dapatlah kita berpijak ke tanah suci Mekah dan Madinah, tempat berkat. Nampak tak? Itulah yang kita tadi ini. Doa ni juga boleh bawa kita segera untuk nak bekerja haji. Orang dapat pergi Mekah cepat. Nampak? Ya, Allah barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Baca doa ni cepat, banyak-banyak baca, insya-Allah pergi Mekah. Nampak tak ya? Itu dia. Boleh. Boleh ya. Jangan bukan tabung haji bawa kita, Allah bawa kita.
Bukan pergi sendiri pula, memang pergi betul ikut peraturan. Tapi kaedah nak sampai itu bukan kerja kita, kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling penting kita nak ambil kira lah tuan-tuan. Ya, jadi insya-Allah takat tu dulu kita akan sambung kalam ni lah. Kalam ni balik. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'. Untuk minggu depan insya-Allah ya. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله بالعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.